Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kerahmatan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada ruangan dan kesempatan ini kita akan sama-sama berkongsi dengan semua rakan-rakan yang menonton saya pada waktu ini, sama ada di live Facebook maupun di live Instagram ataupun di YouTube channel saya. InsyaAllah ianya bermanfaat. Yang mana kuliah kita pada kali ini dibawakan oleh Malaysia for Syria. Malaysia for Syria yang mana sebuah NGO yang sangat aktif dalam membantu menyampaikan bantuan dana kepada masyarakat Islam, saudara-saudara seakidah kita di Syria. Dan ada satu program terbaru daripada Malaysia for Syria, iaitu mereka juga ada menawarkan tabung Ramadan Al-Habib. Tabung Ramadan Al-Habib yang mana set kotak makanan iaitu RM150. Jadi anda boleh tengoklah maklumat lanjut tentang bagaimana untuk nak menyumbang, bagaimana sumbangan anda mampu diberikan, iaitu pada www.infaksyria.com/Ramadan, ataupun anda tengok dekat status saya tu, caption saya tu, anda boleh tengok dan tekan link. Dan anda juga boleh ke Facebook mereka, www.facebook.com/Malaysia for Syria. Ya, terima kasih banyak kerana sudi menaja kuliah kecil-kecilan saya ni, namun mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk semua.
Dan Alhamdulillah pada kali ini insya-Allah kita akan membicarakan sembang-sembang duha kita ini dengan tajuknya golongan mudah ke neraka. Golongan mudah ke neraka. Siapa pula lah yang jadi golongan mudah ke neraka ni akan kita bincangkan insya-Allah. Dan saya harapkan semoga perkongsian saya ini dapatlah dikongsi ataupun share beramai-ramai dengan teman-teman, sahabat handai tersayang, ahli keluarga. Moga ianya dapat memberikan manfaat, kesedaran, khususnya kalau bercakap berkait tentang soal neraka ini, satu benda yang sangatlah kita takut, sangatlah kita bimbang, dan kita berdoa pada Allah dalam kebimbangan itu kita tidak menjadi di kalangannya ataupun di kalangan ahli yang akan dimasukkan ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton saya, dan yang baru saja menonton, selamat datang. Kita masih lagi mukaddimah, baru saja nak mula, tak mula betul-betul lagi. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang menonton. Ramai ni sejak daripada awal lagi kita tengok pada waktu duha ni macam mana sambutan daripada kawan-kawan. Kita tengok selama ni kita buat duha dan kita cuba tengok petang, subuh, sebelum ni subuh, dan kali ni kita tengok waktu duha pula bagaimana sambutan. Ada sambutan positif, insya-Allah mungkin kita akan lanjutkan lagi pada waktu-waktu yang begini atau kurang lebih waktu ini jugalah ya. Terima kasih banyak. Kawan-kawan semua, nanti mohon untuk share ataupun komen di ruangan komen di bawah itu, apa jua yang anda dapat, apa jua yang anda faham, apa jua yang anda peroleh, dikongsikan dengan ramai kawan-kawan kita di luar sana. Tajuknya golongan mudah ke neraka. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, neraka ini merupakan suatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan sebagai suatu balasan bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang melawan, bagi orang yang hidupnya itu tidak mentaati segala perintah Allah, mensyirikkan Allah dan lari daripada apa yang sepatutnya Allah Ta'ala firmankan, yang Nabi ajarkan. Tapi tak, dia menyeleweng, dia buat kepala sendiri, dia tak mau ikut apa yang Tuhan ajar, Nabi ajar, maka balasannya api neraka. Walau bagaimanapun, kita diajar oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana how to, bagaimana untuk kita terselamat, bebas ataupun terkeluar daripada senarai menjadi ahli neraka ni ada cara-caranya itu. Dan tajuk kita kali ni golongan mudah ke neraka ni sebab apa? Yang kata mudah ke neraka tu pasal apa? Sebab kebiasaan orang bercakap tentang ahli neraka ini, orang panggil apa? Selalu sangatlah orang duk dengar selalu, biasanya dikaitkan dengan apa? Sifat-sifat perangai perbuatan yang orang lain pun tahu dah. Contohnya minum arak, zina, buat jahat, kezaliman, khianat, syirik, semua tu orang tahu dah. Tapi dalam kesempatan kali ni yang saya nak kongsi ni ialah golongan yang Masya Allah, tak sangka lah, buat macam tu pun neraka juga ke? Buat perangai macam tu pun akhirnya balasan dia neraka juga ke? Memang tak sangka. Memang tak sangka. Orang yang mungkin saya boleh katakan secara zahirnya kita nampak amalnya tu okey, baik, tapi rupa ada satu sisi lain yang tak baik yang tak baik, yang tak kena. Kalau tidak, masakan boleh ke neraka. Ini semua akan saya bahaskan berdasarkan ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita bercakap tentang soal neraka, kita selalu berdoa siang malam. Dalam sedar tak sedar, kita seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa? Doa moga dijauhkan daripada azab api neraka. Terlalu banyak doa minta jauh, minta simpang daripada api neraka ni, banyak. Antara lain doa apa? Doa minta jauh pada api neraka Jahannam juga. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna
na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu doa tu, minta berlindung daripada 4 perkara. Minta berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada 4 perkara. Apa dia 4 itu? Nanti letak di ruangan komen ya. Yang pertama sekali, minta berlindung daripada azab kubur. Azab kubur. Yang kedua, minta berlindung daripada azab api neraka Jahannam. Yang ketiga, minta berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Yang keempat, minta berlindung daripada kejahatan fitnah makhluk Dajjal. 4 perkara kita minta berlindung pada Allah Ta'ala. Dan salah satunya ialah minta berlindung daripada azab api neraka Jahannam. Kalau dalam doa yang lain pun, ada doa-doa lain minta berlindung daripada api neraka. Doa ni saya ingat semua minat ni. Bukan minat, suka dan sering ulang selalu doa ni. Apa dia? Salah satu doa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemar baca. Nabi tak tinggal doa ni. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Iaitu kita minta pada Allah Ta'ala moga dikurniakan hasanah dunia dan hasanah akhirat. Kemudian minta jauh daripada azab api neraka. Itu kita minta tu, jauh daripada api neraka tu. Dah lama kita minta pada Allah Ta'ala tu. Dan tiap kali semayang pun berakhirnya doa-doa kita tu, diakhiri doa kita tu dengan doa tu lah. Minta jauh daripada api neraka, minta sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun doa apa lagi? Ada juga doa. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Ustaz tak pernah dengar pula tu. Dia ni untuk perkongsian lah, nak rakam ke save lah, save video ni, save. Ataupun tak apa, nanti akan dimuat naik juga ke YouTube. Nanti anda boleh tengok YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official, pun boleh tengok semula nanti. Saya ulang Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Apa maknanya? Ya Allah, kami memohon perlindungan padamu ya Allah daripada api neraka, dan apa sahaja yang mendekatkan kami ke arahnya, ke arah api neraka, sama ada dari percakapan pertuturan lisan kami maupun kami punya amalan perbuatan kami yang boleh membawa dekat pada api neraka, sama ada melalui cakap ataupun perbuatan, cakap maupun sikap, jauh daripada api neraka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tu boleh amal doa tu ya. Ataupun doa ni jangan lu buat merapu. Jangan lu buat kata saya tak pernah dengar doa tu. Jangan poyo sangat Doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang telah kau berikan kepada kami. Sambunglah maksudnya tu lah. Kadang saya ni tempoh PKP stay at home ni, kadang dengan anak-anak ni dengan doa dengan lagu siap. Kadang tu dia punya nenek dia pun dah tunggu nak berbuka pun, tunggu tangan kering dah basuh tangan tu dengan lagu, dengan terjemahan semua siap. Tapi akhirnya apa? Azabannar. Dalam cakap tentang soal rezeki, berhadapan dengan rezeki pun masih lagi ingat api neraka. Moga rezeki tak membawa kita ke arah api neraka, wal'ayazubillah. Dan banyak lagi lah doa-doa lain. Kawan-kawan pun lepas sembahyang janganlah tinggal zikir. Zikir apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lepas subuh, lepas maghrib 7 kali. Berapa? Lepas subuh, lepas maghrib 7 kali. Dia macam ubat doktor juga. Pergi jumpa doktor, jumpa farmasi,
Ubat sesama, ubat batuk, ubat demam, ini makan 3 kali sehari selepas makan, sebelum tidur, sebelum apa, menyebabkan mengantuk. Dia aturan sama juga. Lepas subuh, lepas maghrib, jangan tinggal wirid Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Itu pun sama, minta berlindung pada Allah Ta'ala, dijauhkan daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa pada Allah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu bila bercakap tentang soal api neraka, rupa-rupanya ia merupakan suatu yang sangat membimbangkan kita, sehinggalah Nabi sendiri menggambarkan panasnya api neraka itu terlalu dahsyat. Panasnya api neraka itu terlalu dahsyat. Macam kita di dunia sekarang ni, dunia yang kita duduk sekarang ini, kalau paling panas sekalipun, matahari. Matahari panas tak panas ini, dia punya jarak jauh dengan kita. Matahari tu jauh dengan kita. Panas dia pun iaitu sekitar 149,680,000 kilometer dengan kita. Tu pun berapa ramai demam, berapa ramai dah demam, berapa ramai dah jatuh sakit, stroke, haba, macam-macam akibat kerana panasnya matahari. Permukaan matahari saja, dia punya panas dia 5,500 darjah Celsius. Tu punya jauh punya panas pun dah macam-macam jadi. Orang pengkaji, saintis mengatakan matahari ni kedudukan yang ada pada waktu sekarang ini adalah kedudukan yang sangat tepat lah. Memang itu kan Allah punya makhluk. Allah maha bijaksana sesuai aturan Allah. Kata saintis, matahari itu sekiranya kalau dia didekatkan sikit, atau dia kedudukan dia sekarang digerakkan ke depan sikit saja lagi, lebur bumi. Bumi boleh lebur kalau didekatkan sikit lagi, dia punya daripada jarak atau kedudukan dia sekarang, matahari itu. Masya Allah, lebur bumi ini. Allah maha penyayang, maha pengasih kedudukan yang ada sekarang ini, ataupun matahari yang ada kedudukannya itu sangat-sangatlah membantu kehidupan dunia ini, tidak terlampau panas sangat dan tidaklah sampai terlalu sejuk sangat. Itulah hikmah kejadian Allah Ta'ala itu kepada kita. Tapi macam bulan Ramadan ni, kalau nak ikutkan ra mim dad, panas, maksudnya panas. Kalau di luar negara, ada setengah negara, bulan Ramadan dia memang tempoh yang sangat panas. Sangat panas. Ada sekitar kawasan Qatar, Bahrain, dulu pernah siang hari ni pernah cecah sampai 50 darjah Celsius tau. Punya panas, bayangkanlah kita duduk dalam rumah siap pasang aircon tak rasa sangat. Ini yang duduk luar negara ni, dia punya panas dia sampai 50 darjah Celsius. Panasnya dia itu sampai tahap apa tau? Orang kata apa? Nak masak biskut samprit, pibuh dalam dashboard pun boleh masak lah. Bahulu ke apa, boleh masak buah dalam dashboard dia. Punya terik matahari, jemur kereta tengah panas tu. Allah, panas sungguh. Keluar peluh pun, peluh tu kering. Tadi aku rasa macam peluh dah naik ke langit. Dah tersejak dah, punya panas. Tak sempat nak basah ketiak peluh. Tak sempat. Panas sangat, dia panas kering. Sekali-sekali kan, dia punya angin dia tu, angin dia datang, dah musim kadang tu panas, lepas tu matahari panas dah, siang hari angin dia datang tu, Allah panasnya, angin dia datang pun panas. Allahu Akbar. Bayangkanlah, kita tak boleh nak tergambar di fikiran logik kita bagaimana begitu dahsyat sekali api neraka yang Allah Ta'ala cipta ini, jauh lebih panas daripada itu. Dan orang yang rajin buat kajian juga berkenaan dengan hadis-hadis Nabi berkait tentang soal neraka ini. Api neraka ni berapa dia punya level suhu panas dia, berapa panas. Beginilah tuan-tuan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi ada bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi Muhammad SAW, api yang kamu saksikan di dunia ini adalah 1 bahagian daripada 70 bahagian api neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 3265, hadis sahih. Nabi kata,
Api yang kau tengok atas dunia ini, kalau yang paling panas sekalipun, ia baru, kata Nabi, juz'un, baru satu bahagian daripada 70 bahang api neraka punya kepanasan. Maknanya kalau api dalam dunia paling panas, kali 70 lah. Kali 70. Oh tuan-tuan bayanglah, api dapur tu yang kita duk masak, berbuka ke, panaskan lauk sahur ke apa tu, kalau air mendidih baru 100 darjah Celsius. Api dapur sekitar 300 darjah Celsius. Api volcano, api gunung berapi tu 700 hingga 1200 darjah Celsius. 1200 darjah Celsius. Kalau api welding 3500 darjah Celsius kali 70, la haula wala quwata illa billah, sekitar 245,000 darjah Celsius. Panas. Terlalu panas. Tu yang tak tergambar kepanasan api neraka ini. Sebab itu kalau orang yang selalu belajar berkait tentang hari pembalasan, berkait tentang azab-azab Allah di hari akhirat maupun kiamat maupun kubur sekalipun, insaf dia. Tak tergamak dia nak kutuk orang, tak tergamak dia nak hina orang, tak tergamak dia nak buat dosa, sebab tak berbaloi. Buat dosa sikit, tapi yang sikit itu Allah murka, habis tak mendapat pengampunan Allah. Khalidina fiha abada, kekallah dalam api neraka sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Takut. Dan api neraka ini pula saiznya besar. 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 Besau, kata orang Melaka ya. Besar sungguh. Api neraka ni dia punya besar tak besar, tak perlulah saya nak sebutkan berapa dia punya keluasan api neraka. Memadailah saya sebut berapa besar ahli neraka punya saiz. Dengar. Ahli neraka punya saiz besar tak besar tuan-tuan, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahu ahli neraka besar mana? Bahu ahli neraka besarnya ialah 3 hari perjalanan yang paling laju. Riwayat Imam Bukhari, nombor hadis 6551, hadis sahih. 3 hari perjalanan yang paling laju. Ni jarak bahu, besarnya bahu ahli neraka. 3 hari perjalanan tau. Oh ya Allah, besarnya. Itu baru bahu. Gigi ahli neraka besar mana? Gigi ahli neraka sebesar bukit Uhud. Kawan-kawan pernah pergi umrah kan? Pergi umrah, lepas tu bergambar beramai-ramai, peganglah kain rentang, travel apa nama semua tu, bergambar dengan mutawif apa, berlatar belakangkan bukit Uhud. Ingatlah teman-temanku sekalian, ahli neraka giginya besar bukit Uhud. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, nombor hadis 2578. Besar tuan-tuan. Besar sungguh. Memang besar sungguh. Itu saya baru cakap bahu dan gigi, belum cakap punggung lagi. Ahli neraka ni punggung dia besar. Besar sungguh. Punggung ahli neraka ini besarnya jarak mana? Daripada Mekah ke Madinah 498 km kurang lebih. Tu dia tuan-tuan. Punggung ahli neraka jarak daripada Mekah ke Madinah besar tu. Punggung ahli neraka. Maknanya hodoh sungguh ahli neraka ni, besar sangat. Manusia atas dunia ni sibuk nak mengkecilkan badan. Manusia atas dunia ni sibuk nak slim, nak bagi nampak halus, nampak kedin, nampak kerengga, badan tabung haji. Macam-macam lah badan bentuk berapa 60, 30, 60, tak tahulah badan macam-macam, ramping semua. Dia tak mau badan macam burung kasawari, dia tak mau. Dia tak mau kembang, tak tahulah. Dia tak mau. Tapi di akhirat atau di dalam api neraka nanti dibesarkan ahli neraka dengan tujuan apa? Supaya dia dapat merasai azab pedih, sakit, periknya api neraka tu. Dia neraka ni, bila dia besar, ahli penghuni pun kena besar. Bau padan muka. Bau padan muka sikit. Macam ni gambaran saja tau, nak bagi mudah faham.
Macam tuan-tuan pergi kedai mamak mana maplay apa kan. Biasa tengok ada restoran ke apa kan. Apa tu kan ada lampu lalat, lampu apa kalau macam ada serangga ke apa nyet kena tu kan. Lampu tu kan besar. Lalat ke nyamuk ke serangga tu dia nyet kena sikit. Dia hangus situ kan, dia mati terbakar situ. Bayangkanlah dia mati sekejap ya. Tapi kalau ada lalat sebesar lampu tu apa jadi? Oh, dia panggang terus, bau meletup tu lah. Seolah-olah macam itulah nak digambarkan. Kalau makhluk atau yang akan dimasukkan dalam api neraka besar, barulah dia teruk kena, dia rasa pedih azab sungguh-sungguh ni. Dan pada ketika itu kena azab kok mana sekalipun tak mati dah. Dia punya pedih kehidupan dia di sana terlalu teruk, dahsyat amat sangat. Sebab itu seringkalilah kita minta merayu-rayu pada Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam syair terkenal. Jom baca ataupun alunkan sama-sama. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan wafir zunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Semua. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Itulah syair ataupun nasyid yang seringkali kita biasa dengar dan kita ungkapkan dan kita zahirkan, nak menunjukkan bahawa kita ini rasa bahawa kita ni kalau nak diikutkan dengan amalan, nak diikutkan dengan apa kerja buat selama ini, tak layak nak ke syurga, nak bandingkan dengan orang-orang soleh, para nabi semua. Namun jauh dalam lubuk hati kita, kita tak nak ke neraka. Kita tak nak. Sifat apa dipanggil? Khauf dan roja. Khauf dan roja, takut dan harap. Takut dan harap. Dalam kita takut akan azab Allah, takut akan dosa-dosa kita, takut akan segala kerja buat kita ini tak diredai Allah, namun masih ada roja. Roja ini maknanya mengharap, pengharapan kita masih mengharap agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan segala zaman silam kita punya cerita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang seringkali mengenangkan neraka, dia takkan berani nak buat ni semua. Takkan berani nak buat perkara yang tak senonoh, yang dibenci, yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau bercakap tentang keadaan dalam neraka tu. Keadaan dalam neraka ini sangat dahsyat. Keadaan dalam neraka yang boleh saya kongsikan dalam kesempatan ini ada 3. Banyak, macam-macam keadaan. 3 dalam kesempatan ini. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan keadaan dalam neraka itu ialah nombor 1. Tiap kali kalau ada orang cuba nak lari, maka dia akan tarik semula. Itu neraka. Itu neraka. Kalau di dunia ni mungkin ada setengah penjara-penjara ke apa, kalau ada panduan terlepas sekalipun, di akhirat jangan mimpi nak terlepas. Kalau dia nak cuba melepaskan diri sekalipun, neraka tu tarik turun balik. Allah rakamkan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 20. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha wa'idu ila akhiril ayat.
Allah Ta'ala sebut setiap kali orang fasik, orang yang buat perkara tak elok ni semua, dia cuba nak lari, maka dia akan ditarik semula masuk ke dalam api neraka. Wal'iyahzubillah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah api neraka ini juga keadaannya, siksaan orang yang akan kena itu dikepung macam dalam kemah. Dikepung macam dalam kemah. Surah Al-Kahfi ayat 29. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha ila akhiril ayat. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami akan masukkan orang hak zalim ni semua ke dalam neraka, yang mana keadaannya itu seperti kemah. Tak boleh nak lari mana, kena kepung macam dalam kemah. Yang ketiganya, keadaan api neraka itu digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala ditutup rapat tanpa jalan keluar. Ditutup rapat tanpa jalan keluar. Surah Al-Humazah ayat 8. Surah Al-Humazah ayat 8. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Allah Taala, innaha alaihim muqsadah. Orang yang duduk dalam neraka itu, keadaan mereka ditutup rapat. Kalau nak digambarkan, nak mudah faham, macam kalau di dunia ni macam ketuha microwave oven ke apa macam tu lah lebih kurang. Letak apa benda hak kita nak panaskan tu, nak panaskan lauk sahur ke, nak berbuka ke apa, letak apa tu nak dipanaskan, tutup rapat. Mana ada jalan keluar? Kita bubuh ayam dalam tu, ayam panggang mana nak dipanaskan, mana ada ayam tu keluar balik, satu ayam tu mati dah lah. Tapi nak keluar tak ada. Rapat, kunci rapat, tutup rapat. Gitulah gambaran siksaan neraka yang Allah Ta'ala sebut. Dan banyak lagi. Ini saya buka cerita ni nak bagi kawan-kawan minat, tertarik dan suka untuk nak mendalami, menggali lagi apa rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala sematkan dalam Al-Quran maupun hadis untuk kita jadikan pedoman bersama. Dalam pada itu, kawan-kawan kena ingat pula, neraka ini pun dia ada lapisan-lapisan dia. Dan setiap lapisan ni semua ada orang-orang dia, ada ahli-ahli dia. Kalau dalam sebelum ni saya dah pernah kongsikan kat dalam YouTube channel saya lah, Ustaz Ilyas Ismail Official. Saya dah kongsikan tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang syurga. Sikit lah saya dah sebut tentang tingkat-tingkat tingkatan syurga kan, tingkat syurga dan nikmatnya semua. Boleh tengoklah kat dalam YouTube ada tajuk dia. Apa tajuk dia? Andai aku tiada di syurga. Itu tajuk dia. Andai aku tiada di syurga. Mana yang belum tonton, boleh tonton kat YouTube channel saya. Tajuk dia itu, andai aku tiada di syurga. Macam-macam saya cerita dalam tu. Tapi kali ini neraka pula. Dan neraka ini pula dia ada dia punya lapisan-lapisan dia. Dan lapisan neraka ini pun ada dia punya golongan ahli yang menjadi penghuni di dalamnya. Saya sebutkan antaranya. Ada lapisan neraka disebut sebagai neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Allah rakamkan dalam Quran, antaranya dalam surah An-Nisa ayat 145. Surah An-Nisa ayat 145. Kata Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada neraka paling bawah. Neraka paling bawah. Kawan-kawan yang juga menonton saya di IG live pada waktu ini, ingat, jangan sesekali kita terjebakkan diri kita ini dalam lembah kemunafikan. Jangan duk bersifat munafik. Pun sama dekat YouTube saya pun, saya ada masukkan juga tajuk tentang siapa munafik sebenar. Pun jemput tonton. Mana yang belum tengok lagi, tengok. Saya ada cerita tentang jahatnya perancangan munafik, perangai-perangai munafik yang masih lagi ada perangai-perangai tu di zaman sekarang ni. Ada lagi ni perangai munafik zaman sekarang. Ada, saya ada kongsikan kat dalam YouTube channel saya tu. Jemput tonton nanti. Orang perang jenis munafik ni neraka paling bawah sekali.
Sebab itu ulasan daripada Imam As-Suyuti rahimahullah, kata Imam Suyuti, puak-puak munafik ni, orang munafik, dia memang sangat patut, memang patut sangatlah dia berada di situ, kata Imam Suyuti. Sangat eloklah dia duduk situ tuan. Patut sangat dia duduk situ. Jahat. Bertopengkan Islam tapi berhatikan kekufuran. Topeng muka, bermuka Islam tapi hatinya kufur pada Allah Ta'ala, benci pada kalimah Allah, benci pada ajaran Islam. Tapi kerana faktor-faktor keduniaan, fulus, duit, nak untung, nak itu, nak ini, macam-macam, akhirnya face dia tu, dia punya muka dia tu, gambarannya tu menampakkan tanda-tanda keislaman lah konon. Padahal dia nakkan tujuan yang jauh lebih jahat. Sebab itu dia memecah belah kau orang, menyebabkan orang bergaduh, bertengkar, berpecah, dan macam-macam kejadian yang kita dah pernah dengar dalam lipatan sejarah maupun dalam sirah berkait tentang golongan munafik ini. Maka kata Imam Suyuti tadi apa? Sangat patutlah puak-puak ini berada di neraka paling bawah, neraka hawiyah. Ada juga lapisan neraka disebut sebagai neraka jahim. Neraka jahim Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91. Surah Asy-Syu'ara ayat 91. Kawan-kawan sekali lagi ya, mana-mana yang menonton saya dekat YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official, Facebook atau live IG, semua dalil-dalil yang saya sebutkan ni, kalau boleh catat, tolong catat, atau masukkan dalam WhatsApp group ke apa, kongsikan, ataupun boleh jadi bahan tazkirah. Mungkin tak semua kawan-kawan tonton, tak semua kawan-kawan tengok. Jadi anda ambil poin-poin ni, lepas tu tolong nak kata ceramahkan balik pun boleh, tazkirahkan balik pada kawan-kawan kita yang lain, supaya orang kita kan, dia kalau cakap saja tu mungkin dia tak berapa rasa sangat, tapi disertai dengan dalil, ayat Quran, petunjuk daripada Nabi sendiri kan, panduan-panduan sunnah apa semua, dia akan lebih dia rasa lagi lah. Boleh kongsikan ya, silakan kongsi sebanyak-banyaknya. Okey, sambung. Neraka jahim, surah Asy-Syu'ara ayat 91, yang mana penghuni-penghuninya adalah dalam kalangan orang-orang yang sesat, orang musyrik, orang kafir. Orang yang sesat, musyrik, kafir, termasuklah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tolonglah kawan-kawan, janganlah terlibat dengan benda-benda syirik ni, tolonglah. Tolong sangat-sangat. Terlibat dengan benda syirik, benda sihir. Adalah beberapa tahun sudah saya dengar ada orang cerita tentang perbuatan sihir dalam bulan Ramadan ni, dalam bulan puasa pun ada duk buat perangai-perangai sihir. Ustaz, bukan kata syaitan semua kena belenggu, kena ikat macam ginilah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah kalau dia nak benda tu izin, benda tu jadi lah. Kan? Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Izin sihir tu nak jadi, tak jadi, atas Allah Ta'ala semuanya. Sebab itu, benci, tak puas hati dengan suami, janganlah sampai duk buat nasi-nasi apa yang tak senonoh tu, ataupun duk jumpa bomo-bomo yang syirik ni semua. Tolonglah, tolong. Kita ni hidup ni dah lah di penghujung usia zaman dunia dah ni. Lagi nak jadi perangai rosak. Rupanya manusia terlebih dahulu kiamat berbanding dunia yang kiamat. Itu ingat, golongan yang apa? Sesat, musyrik, kafir, neraka jahim. Kemudian ada juga lapisan neraka disebut sebagai neraka Saqar. Neraka Saqar. Neraka Saqar, surah Al-Ma'arij ayat 15. Neraka Saqar, surah Al-Ma'arij ayat 15. Siapa ni puak-puak ni ha? Neraka bukan surah Al-Ma'arij, surah Al-Muddathir. Minta maaf ya, pembetulan. Neraka Saqar, surah Al-Muddathir ayat 42 sampai ayat 43. Surah Al-Muddathir ayat 42 sampai ayat 43. Siapa ini? Orang-orang yang tidak solat,
orang-orang yang tidak sembahyang. Ini saya tak ulas sebab saya dah ada ulas lah dalam pertemuan ataupun live kita yang sebelum-sebelum ni. Kemudian ada lagi neraka, nama neraka Lazar. Neraka Lazar. Neraka Lazar ini yang tadi saya tertukar tadi ni, iaitu surah Al-Ma'arij ayat 15. Neraka Lazar, surah Al-Ma'arij ayat 15. Siapa mereka ini? Golongan orang yang kumpul harta, simpan harta dia dan tak bayar zakat. Dia tak bayar zakat. Siapa ini? Kumpul harta, simpan harta dan tak bayar zakat. Ada neraka khusus, nama dia neraka Lazar. Sebab itu kawan-kawan semua, soal harta yang kita dapat kurniaan dari Allah Ta'ala ini, salah satunya ialah diagihkan. Kan? Sebelum ni dalam topik tajuk apa ya? Bergaduh kerana harta. Bergaduh kerana harta kat YouTube pun ada. Saya ada kongsi dah. Siapa yang belum tengok, jemput tengok, tonton. Tajuk dia bergaduh kerana harta. Pun saya dah bincang dah kat situ tentang orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi harta, tapi dia tak menguruskan hartanya itu sebaiknya. Salah satunya tak mengagihkan harta dia itu. Dia tak agihkan harta dia. Agih macam mana? Termasuklah dengan sama ada bersedekah, zakat, infak, wakaf, simpan ke dia. Walaupun kebanyakan ulama tafsir sebut orang yang tak bayar zakat, ada neraka dia, Lazar. Tahun lepas kot saya ingat kita ada kan didendangkan ada nasyid ya Rabbana atarafna bi anna naqtarafna wa ananna asrafna ala Lazar ashrafna. Lazar, neraka Lazar. Kan pernah dengar kan? Ya Rabbana atarafna bi anna naqtarafna wa ananna asrafna ala Lazar ashrafna. Kan pernah dengar tu Lazar tu. Neraka Lazar. Lagi apa? Ada juga neraka yang disebut sebagai neraka Hutama, ada neraka Sa'ir, ada neraka Jahannam. Itu antara yang boleh saya kongsikan. Namun kesemua lapisan-lapisan neraka ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala janganlah menjadi di kalangannya. Jangan jadi di kalangannya teman-teman semua. Sebab itu dalam kuliah kita pada kali ini yang dibawakan oleh Malaysia for Syria, kita mengajak anda semua, salah satu cara untuk kita nak menghindarkan diri kita daripada azab api neraka Allah ialah bersedekah, menyumbang. Tuan-tuan, kawan-kawan, buka surah Al-Munafiqun ayat 10. Al-Munafiqun ayat 10, apa kata Allah? Kalau orang yang dah meninggal dunia diberi peluang untuk hidup kembali, apa benda yang dia nak buat? Dia nak buat apa? Sedekah. Sebab itu peluang hidup, hayat, nyawa Allah masih bagi ni, harta yang ada, jom kita menyumbang, jom kita bersedekah. Banyak NGO di luar sana sedia untuk menyampaikan hasrat anda, niat anda untuk menyumbang tu. Termasuklah rakan-rakan kita daripada Malaysia for Syria ini, untuk menyampaikan sumbangan anda ke saudara-saudara se-Islam kita di Syria sana. Lebih dari 9 tahun mereka lalui keperitan, kepayahan hidup. Kita baru saja rasa susah nak ke sana kemari semua. Mereka jauh lebih pedih apa yang mereka lalui. Sebab itu rakan-rakan kita di Malaysia for Syria ini juga dia menawarkan pada anda yang ingin menyumbang menerusi tabung Ramadan Al-Habib, set kotak makanan RM150. Anda boleh tengok dia punya website dia ataupun macam mana cara anda nak menyumbang pada di caption yang telah saya sediakan. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, lalu akhirnya siapakah golongan mudah sangat masuk ke dalam api neraka, yang kadang-kadang kita pun sangatlah tidak sangka, Masya Allah, golongan macam ni pun masuk api neraka ni, macam mana ni? Siapa di antaranya? Iaitu golongan yang saya nak sebut pun kadang-kadang, ya Allah, kita pun takut. Tapi kalau saya tak sebut, tuan-tuan pun tertanya-tanya. Dah disebut oleh Nabi Muhammad SAW, saya sebutlah pada tuan-tuan semua, iaitu 3 golongan. Pertama sekali, iaitu orang yang dia ini masa di dunia dahulu,
masa di dunia dahulu berjuang sehinggalah dia mati dalam pertempuran perjuangan itu. Yang keduanya, orang yang membaca Quran. Yang ketiganya, orang yang menderma, bersedekah. Bila dihadapkan pada malaikat, dihadapkan pada Allah Ta'ala, Allah tanya dia, apa engkau buat di dunia dulu? Dia kata, saya ini ya Allah dulu di dunia berjuang sampai mati di jalanmu. Kata Allah, kazibta, bohong. Engkau berjuang bukan kerana aku. Engkau berjuang kerana nakkan puji-pujian orang, sanjungan orang yang mengatakan bahawa engkau ni orang yang prajurit paling berani, askar yang berani. Engkau ni orang yang apa orang kata, orang yang masyhur sepanjang catatan sejarah. Habis akhirnya Allah Ta'ala perintahkan, Allah titahkan malaikat, seret orang ni masuk dalam api neraka. Niat bukan kerana Allah. Datang pula golongan yang kedua, orang yang membaca Quran. Allah tanya dia, apa engkau buat di dunia dulu? Kata dia, saya dulu ya Allah membaca Quran, mengajar Quran. Dah. Kazibta, bohong kau mengajar, kau nak tunjuk yang kau tu qari. Engkau tu qari, engkau tu suara merdu, suara sedap, alunan kau semua ambil tempat di neraka. Ambil tempat di neraka engkau. Diseret mukanya itu masuk dalam neraka. Datang pula golongan ketiga, apa engkau buat di dunia? Saya dulu ya Allah banyak bersedekah, banyak menderma, banyak sedekah. Apa bentuk sumbangan semua saya bagi. Kazibta, bohong. Kau sedekah bukan kerana aku, kerana Allah. Tapi engkau nakkan puji-pujian orang. Kau nakkan orang cakap baiknya dia, bagusnya dia, pemurahnya dia, dermawannya dia. Bukan kau nak memberikan atau sumbangan itu kerana Allah. Maka ambillah tempat engkau di neraka. Ambil tempat engkau di dalam neraka. Habis masuk api neraka. Wala'iyahzubillah. Ini yang kita bimbangkan. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 4923 kitab Al-Imarah. Ini yang kita bimbangkan. Saya nak tanya tuan-tuan semua, golongan-golongan yang saya kongsikan tadi, yang disebut dalam hadis tadi tu, golongan orang-orang yang buat baik tak? Dia buat baik tak? Dia buat baik. Tapi baik saja tak memadai. Niat mesti kerana Allah. Dalam dunia berapa ramai orang buat baik? Rupanya luaran dia nampak, zahirnya nampak buat baik, hati bukan kerana Allah. Hati mesti kerana Allah dalam apa jua yang kita buat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu bermula dengan niat. Niat kita tu kena ingat tuan-tuan semua ya. Tu yang pertama. Yang keduanya, golongan yang mudah masuk ke dalam api neraka. Siapa? Yang keduanya ialah jiran yang menyakitkan hati jirannya. Jiran yang menyakitkan hati jirannya. Pernah diriwayatkan satu hari, qala rajul, ya Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada satu perempuan ini dikenali sebagai banyak solat. Dia ni perempuan ni banyak semayang, banyak solat, puasanya, sedekahnya. Akan tetapi ya Rasul, perempuan ini dia sering menyakitkan hati jiran dia. Sering menyakitkan hati jiran dia dengan lisan lidahnya tu sendiri. Maka macam mana ni ya Rasulullah orang jenis macam ni? Kata Nabi, qala hiya finnar. Dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kawan-kawan semua, kalau kita tengok balik, kita reverse ke belakang balik, perempuan tadi tu diakui orang yang kuat semayang, kuat ibadah, puasanya, sedekahnya, tapi hanya kerana menyakitkan hati jiran dengan lisan, dengan lidah. Rupanya segala ibadah lain Allah tak pandang. Allah tak pandang. Seolah-olah Allah tak pandang. Tolak habis semua kerana lidah. Memang betul lah orang tua-tua selalu berpesan kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, badan merasa, badan terasa. Memang merasa sungguh api neraka. Akibat kerana lidah binasa betul. Jagalah kita ni kejiranan-kejiranan kita,
tahu kata jiran kita dah lama menikah, belum ada zuriat, belum ada anak, tak payahlah tanya soalan menyakitkan hati, soalan sindir-sindir, soalan perli-perli. Jiran kita, suami dia outstation, dalam sebulan 2-3 hari ataupun seminggu tak ada di rumah ke, lama tak ada di rumah, kita pula sebagai jiran, cara tanya tu perli, sindir, menyakitkan hati, jangan. Anak-anak jiran dah tahu dah anak tu keputusan tak berapa nak memberangsangkan, keputusan tak berapa elok, kita pun tahu, saja tanya dia tentang anak kita elok keputusan, tanya anak jiran, anak dapat berapa, saja nak bagi sakit hati, nak bagi sakit hati, nak bagi tension, nak bagi jiran kita pedih hati dia. Oi, takut habis pahala kita ni, habis. Apa sajalah benda-benda yang boleh menyakitkan hati jiran, itu kena minta simpanglah, minta jauh daripada Allah Ta'ala, dan banyak lagi. Namun saya kira perkongsian yang saya berikan ini dapat menyedarkan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang ketiganya ialah, sampai di hujung dah kita ni, yang ketiganya ialah golongan yang mudah sangat dilempar masuk ke dalam api neraka Allah wala'iyyazubillah. Sampai part ni saya sendiri pun rasa seram nak cakap. Tapi kalau saya tak cakap pula nanti, masing-masing tak tahu dan berterusan pula duk buat benda yang tak sepatutnya ini. Nabi Muhammad SAW, sebelum saya sebut siapa golongan itu, saya kongsikan dulu apa yang disebut Nabi. Kata baginda Nabi, yu'ti bi rajulin yaumil qiyamah fayulqa fin nar fatandriqu aqtabi batnihi fayaduru biha kama yadurul himar. Nabi SAW menceritakan nanti di akhirat nanti, dalam neraka ada satu orang ini dilempar masuk ke dalam api neraka, sampai bila dia dilempar masuk dalam neraka tu, dia jatuh dalam dasar neraka tu, sampai orang panggil apa, berpusing macam keledai yang mengisar gandum tu, jatuh berputar pusing, perutnya pecah, terburai perutnya itu. Sampaikan ahli neraka yang lain semua fayaquluna ya fulan malaka alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Orang-orang dalam neraka ni pun bila nampak satu orang, macam kenal lah. Bukankah engkau dulu di dunia menyeru kami supaya buat kebaikan dan tinggalkan segala kemungkaran? Tak tahulah, mungkin penceramah, mungkin pendakwah, mungkin orang yang menyeru kita buat baik, ustaz ke ustazah, tak tahulah. Lempar masuk dalam neraka, pecah perut dia, dan orang ni semua kenal. Bukan kau ke dulu yang menyeru kami buat baik dan tinggalkan kejahatan? Lalu kata orang yang dilempar tadi tu, dia kata, bala, ya, memang, of course, betul lah, memang saya lah orang yang dahulunya di dunia menyeru kalian semua buat benda baik dan melarang daripada buat benda yang tak baik, benda jahat semua. Akan tetapi aku sendiri pun buat. Benda baik aku tak buat. Benda yang aku larang tu, aku sendiri pun buat. Aku larang kalian semua jangan buat itu, jangan buat ini, aku sendiri pun buat. Aku larang kalian jangan itu, jangan ini, aku sendiri pun buat. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Sebab itu dalam Quran surah Shaf ayat 2 hingga ayat 3, Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, kenapa engkau cakap sesuatu yang kau sendiri pun tak buat? Orang beriman, kenapa engkau sendiri cakap sesuatu yang kau sendiri pun tak buat? Ini yang kita bimbangkan. Kita bercakap dengan ahli keluarga, kita bercakap dengan jiran-jiran, dengan teman-teman, anak murid kita ke apa, supaya buat itu, buat ini, jangan itu, jangan ini. Akhir sekali, kitalah yang jadi juaranya. Pandai cakap dengan orang, kita sendiri pun duk buat, kita sendiri pun terjebak dengan benda mungkar, benda tak elok ni semua. Ini yang kita takut. Akhirnya dilempar masuk ke dalam api neraka pendakwah yang malang,
atau orang yang menyeru ke jalan kebaikan, dia sendiri malang untuk diri dia, akhirnya masuk ke dalam api neraka, wal-iyazubillah. Saudara, itulah perkongsian saya. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Mudah-mudahan ianya dapat mampu mencetuskan kesedaran dalam hati kita untuk kita berubah jadi lebih baik, menjadi orang yang lebih mendapat redha Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah ini. Dan ambillah kesempatan kita di dalam bulan Ramadan ini, banyak-banyak minta ampun pada Allah Ta'ala. Banyak-banyaklah kita mohon pada Allah agar segala dosa kita diampun Allah. Ingat, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berkira-kira pengharapan pada Allah Ta'ala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini peluang ni dari Allah. Belum tentu tahun depan Ramadan menjadi milik kita. Belum tentu kita akan sempat bertemu dengan Ramadan tahun hadapan. Berapa ramai teman-teman kita telah pun pergi meninggalkan kita pada Ramadan yang lalu. Akhirnya mereka sempat nak merasai Ramadan tahun ini. Jom, ayo teman-teman, kita perbaiki diri kita, jadi orang yang lebih baik. InsyaAllah kita disayangi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah, dan segala perkara yang boleh membawa kami ke arah neraka-Mu, sama ada dari percakapan kami atau perbuatan kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Di bulan mulia ini, rahmati dan sayangilah kami semua ya Allah. Sedarkan kami andai kami terleka dan terlupa ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, sentiasa mengampunkan hamba-hamba-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua para penonton yang menonton saya di YouTube ataupun di Facebook ataupun di Instagram, dan juga terima kasih kepada NGO Malaysia for Syria sudi menaja kuliah kita ini. Moga ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.